Sidang hadirin yang dihormati, majlis mengalu-alukan ketibaan yang berbahagia Pro Chancellor, Ahli Lembaga Pengarah Universiti dan Naib Chancellor diiringi di difkur hormat. Aku tak pandai bercinta, aku tak indah bicara, hanya manusia yang mengagumimu, walau takkan pernah ku miliki. Aku ada di depan mata, aku tetap selalu ada. Aku manusia yang mencintakanmu. Dengan nafas ini ku aturkan langkah menuju dirimu. Walau ku sadari rasa ini tak mungkin kan kau mengerti selamanya. Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu Ibu Kandung Sulu Budiman. Ibu Kandung Sulu Budiman,
di malam gelap, bina budi penyebar tekad, pancaran semangat wajah. Ibu kandung suluh depan, ibu pujaan kami, yang berjasa pada masyarakat, hidup dalam berani. Ibu kandung suluh beriman, dengarlah sumpah-sumpah firman suci, dari ayat dikandung badan, kami tetap berbakti. Dari ayat dikandung badan, kami tetap berbakti. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam satu Malaysia dan salam Perak Aman Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Yahya Ibrahim, Pro-Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Zakaria Kasa, Naib Chancellor UPSI. Yang berbahagia ahli-ahli lembaga pengarah UPSI. Yang berbahagia timbalan-timbalan Naib Chancellor. Yang berbahagia pengurusan eksekutif universiti. Yang dihormati ketua-ketua pusat tanggungjawab para profesor, tuan-tuan dan puan-puan warga UPSI yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Amanat Naib Chancellor 2016 bertemakan Memerkasa Transformasi Kebitaraan UPSI. Majlis turut ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kesudian para hadirin melapangkan masa hadir ke majlis pada pagi ini. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Rosli Mahmud untuk mengetuai bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi yang penuh barakah ini kami kecapi seluruh nikmat kurniaan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Di atas rahmat ini kami sekali lagi dapat berhimpun di dewan yang bersejarah ini untuk kami memperbaharui tekad dan keazaman kami bagi meneruskan khidmat bakti kami kepada universiti yang bertuah ini. Allahumma ya Allah, berkatilah majlis kami pada pagi ini. Permudahkanlah segala urusan kami dan jadikanlah apa yang kami rancangkan ini sebagai suatu wadah untuk kami memperkasakan transformasi kebitaraan UPSI, untuk meloncakkan universiti ini sebagai peneraju perubahan dalam pendidikan. Namun kami sedar ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang serba kekurangan, yang hanya mampu merancang, berusaha dengan tekad dan kesungguhan. Selebihnya kami bertawakal dan berserah kepada-Mu dengan kurniaan dan rahmat-Mu untuk anugerahi kami dengan kejayaan. Oleh itu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami terus menjalankan amanah dan tanggungjawab dengan penuh dedikasi. Sematkanlah di dalam hati sanubari kami kesetiaan yang berterusan terhadap kebesaran-Nya. Bukakanlah pintu hati kami dalam menerima segala ilmu-Nya. Hindarkanlah hati kami dari segala yang Engkau benci dan murka. Semarakkanlah semangat kami agar kami dapat meningkatkan mutu dan kualiti kerja, serta titipkanlah setiap usaha dan kerja kami hari ini sebagai ibadah untuk bekalan kami di hari pembalasan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Rosli Mahmud atas bacaan doa sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian, tirai majlis pada pagi ini dibuka dengan tayangan Sorata UPSI sepanjang tahun 2015. Kita saksikan.
Al-Fatihah. Sidang hadirin yang dihormati, kini tibalah kita ke agenda utama majlis pada pagi ini. Marilah kita berikan tumpuan kepada amanat yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Zakaria Kasa, Naib Chancellor UPSI. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang bahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Haji Yahya Ibrahim, Pro Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berbahagia Ahli Lembaga Pengarah UPSI. Yang berbahagia Timbalan-Timbalan Naib Chancellor. Yang berbahagia Pengurusan Eksekutif Universiti. Yang dihormati Ketua-Ketua Pusat Tanggungjawab, para profesor, tuan-tuan dan puan-puan, warga UPSI yang dihormati sekalian. Pertamanya saya panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, hidayat dan izinnya juga saya dapat hadir bagi menyampaikan amanat Naib Chancellor bagi tahun 2016 kepada seluruh warga UPSI sekalian. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, sahabat, tabi'in dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari ini. Saya mendoakan semoga seluruh warga UPSI berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesihatan yang baik, kecerdasan akal dan fizikal untuk meneruskan kehidupan dan kerjaya di UPSI dengan penuh tanggungjawab. Saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baharu 2016, tahun yang akan membawa kita semua ke suatu tahap kehidupan setahun lagi dengan pelbagai harapan dan impian. Seperti mana tahun-tahun dahulu yang kini sudah menjadi kenangan, dan tahun baharu 2016 menyediakan kepada semua manusia ruang untuk memajukan diri menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Manusia yang maju menurut ukuran yang sebenarnya ialah manusia yang keadaannya pada hari ini lebih baik daripada semalam dan hari esoknya lebih baik daripada hari ini. Jika pada tahun sebelum ini manusia itu berada dalam keadaan tidak baik, maka mereka hendaklah beriltizam untuk menjadi baik pada tahun ini. Malah mereka sentiasa berazam untuk menjadi lebih baik lagi pada hari esoknya. Karena itu, saya menyeru kepada seluruh warga UPSI untuk melihat sejenak tahun 2015 yang baru ditinggalkan untuk kita muhasabah diri dan melihat tahun 2016 ini sebagai ruang untuk memperbaiki dan memperelokkan pencapaian diri, dan pada tahun 2017, tahun hadapan, sebagai cabaran baharu yang akan membawa kita kepada pencapaian yang lebih baik lagi. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya meneruskan ucapan ini, saya ingin mengajak seluruh warga UPSI mengenang sahabat-sahabat sejawatan dan se-universiti kita yang telah kembali ke rahmatullah pada tahun lepas. Dan kita telah pun dipaparkan sebentar tadi. Dan mereka ialah Profesor Dr. Abdul Malik bin Abdul Rahman, Profesor Dr. Muhammad Syuhali bin Cik Ngah, Profesor Madya Hariri bin Kamis, Dr. Haji Abdul Rahmat bin Abdul Rashid, Puan Fairuz Ahmad Daud, Profesor Madya Dr. Muhammad Taib Arifin, Puan Salasiah Ismail dan Puan Milah Salimah Halimi. Kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendoakan kesejahteraan hidup mereka di alam barzah dan semoga dikurniakan kepada mereka
balasan baik hingga ke hari kebangkitan. Daripada kita, marilah kita hadiahkan kepada roh mereka Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini merakamkan ucapan terima kasih kepada staf UPSI yang sudah bersara daripada perkhidmatan di universiti ini. Saya mendoakan semoga mereka terus sukses menjalani kehidupan baru di luar sana, sama ada terus berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan di tempat lain atau bekerja sendiri. Kepada warga UPSI yang pada waktu ini berhadapan masalah kesihatan yang kurang sihat, marilah kita mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesembuhan dan keceriaan dalam kehidupan mereka. Hadirin yang dihormati sekalian, pada 18 Januari lalu, Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Idris Yusof telah menyampaikan amanatnya kepada seluruh warga Kementerian Pendidikan Tinggi. Amanat Yang Berhormat Menteri amat signifikan dalam perancangan yang akan UPSI laksanakan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Berikut adalah beberapa intipati amanat Yang Berhormat Menteri yang penting untuk kita semua ketahui. Yang pertama, Kementerian Pendidikan Tinggi akan meneruskan kecemerlangan universiti melalui pendidikan yang bersifat fleksibel atau luas. 10 lonjakan di bawah PPPM Pendidikan Tinggi 2015-2025 terus dijadikan asas untuk melahirkan pelajar bersifat holistik. Mengubah lanskap universiti melalui penyediaan 5 playbooks atau buku panduan bagi membantu IPT mentransformasikan institusi masing-masing. Buku panduan akan dilancarkan secara berkala pada tahun ini dan berfokuskan kepada governance dan kecekapan lembaga universiti, produktiviti dan keuangan, track kerjaya dan pembangunan kepimpinan, pengurusan prestasi dan pelaporan keuangan, dan penjanaan dana dan endowment. Seterusnya, mengekalkan peruntukan dana penyelidikan berjumlah 450 juta ringgit dan diagihkan kepada semua IPT. Certificate of Quality Compliance CQC untuk audit MQA dihapuskan mulai tahun ini. Meningkatkan pendidikan TVET. Pada tahun 2016, Politeknik akan dibuka untuk kemasukan pelajar daripada negara ASEAN. Sebuah politeknik lagi akan ditubuhkan, iaitu Politeknik Besut Terengganu, menjadikan jumlah terkini kepada 33 buah politeknik di seluruh negara. Lonjakan kecemerlangan melalui 4 laluan kenaikan pangkat kaki tangan akademik, iaitu pengajaran, penyelidikan, kepimpinan institusi dan pengamal profesional. Memperkasakan program MOOC, MQA telah diberi mandat untuk melaksanakan inisiatif ini. MOOC plus Credit Recognition and Transfer. Ini akan membolehkan semua kursus MOOC dari Malaysia dan luar negara didaftarkan ke dalam platform MOOC Malaysia yang diberikan kredit, dan kredit ini boleh dipindahkan untuk tujuan penganugerahan sijil, diploma dan ijazah. Selain MOOC, di peringkat universiti, kita juga sedang dan akan melaksanakan blended learning. Pensyarah perlu pandai membahagikan kandungan kurikulum khusus yang mereka ajar kepada bahagian yang diajar secara bersemuka dan bahagian yang boleh dilaksanakan secara dalam talian atau e-pembelajaran. MQA akan memperluaskan program APEL, Accreditation of Prior Experiential Learning, untuk tujuan penganugerahan kredit dan bahkan bakal dikenali sebagai APEL-C. Pelaksanaan APEL-C akan membolehkan pelajar mendapat pemindahan kredit dari pengalaman kerja. APEL-C juga akan membolehkan graduan memilih tempoh pengajian sendiri yang lebih fleksibel, dan kita akan laksanakan di UPSI nanti. Memperkasakan kaedah pembelajaran melalui pendekatan perisian gamification. Pembelajaran menggunakan gamifikasi sesuai dengan generasi sekarang yang sejak dari kecil lagi
sudah didedahkan kepada pelbagai permainan komputer. Apabila mereka memasuki alam persekolahan, mereka terus berminat dengan permainan komputer. Selaras dengan itu, minat mereka belajar juga bertambah apabila mereka dibenarkan belajar dengan menggunakan permainan komputer. Pasukan makmal pendidikan diamanahkan untuk membangunkan perisian berasaskan permainan komputer ini. Seterusnya ialah mengiktiraf keunggulan global pendidikan tinggi yang bersifat multilingual, pelbagai bahasa dan multidisciplinary, pelbagai bidang. Sekarang di UPSI kita telah membenarkan pelajar PhD menulis tesis mereka dalam bahasa Tamil dan Arab, selain bahasa Melayu dan Inggeris. Kita juga menggalakkan pelajar kita berbahasa lebih daripada 2, selain bahasa Melayu dan Inggeris. Penubuhan pusat bahasa akan menyemarakkan lagi pembelajaran pelbagai bahasa di UPSI. Transformasi kurikulum kesukarelawanan melalui pengenalan Integrated CGPA, ICGPA, dan aktiviti kesukarelawanan akan menjadi salah satu domain yang akan dinilai di bawah ICGPA. Pensyarah perlu menyesuaikan pengajaran mereka dengan perkembangan ini. Memperkasakan kesepunyaan ekosistem, berkongsi penyelidikan, kemudahan, sijil, ijazah melalui asas kerjasama, keserakanan bertujuan untuk mengoptimumkan sumber. Kita juga telah melaksanakan dan akan terus melaksanakan mobiliti pelajar antara universiti tempatan atau universiti awam dan swasta dan juga luar negara. Dan program mobiliti pelajar luar negara kita laksanakan melalui ASEP yang berpenggalan di Washington DC dan juga secara reciprocal dengan beberapa buah universiti di Korea, Brunei dan universiti-universiti di bawah KPU, iaitu Consortium of Asia Pacific Education Universities yang kita menjadi pengerusi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, beberapa intipati amanat Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi ini akan dijadikan asas untuk UPSI bertindak lebih proaktif pada tahun ini selain daripada perancangan yang dirangka UPSI sendiri dalam Plan Strategik 2015-2020. Saya percaya bahawa dalam konteks untuk membawa UPSI ke tahap kecemerlangan yang lebih baik dan benar-benar memiliki nilai bitaranya, maka transformasi harus diperkasakan. Untuk sampai ke tahun 2020, kita mempunyai masa hanya 4 tahun lagi. Justru setiap perancangan yang telah dirangka adalah bertujuan untuk membawa UPSI mencapai tingkat kebitaraannya untuk menjadi salah sebuah universiti pendidikan ternama di Asia Tenggara dan Asia. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai pembuka kepada amanat yang akan disampaikan ini, sukacita saya memaklumkan kepada semua warga UPSI beberapa perkembangan terbaik yang dicapai dalam tahun 2015 dan seperti mana yang telah dipaparkan dalam slide tadi. Pertama, kejayaan menganjurkan persidangan dan ekspo ciptaan institusi pendidikan tinggi dan antarabangsa Pecipta pada 4 hingga 6 Disember 2015 di KLCC, Kuala Lumpur. Para penyelidik UPSI berjaya menunjukkan kecemerlangan dengan meraih anugerah Grand Award, Best Award dan Special Award serta memenangi 8 pingat emas, 4 perak dan 10 gangsa. Yang kedua, anugerah akademik negara. 2 orang pensyarah UPSI iaitu Profesor Madya Dr. Raja Syafinas binti Raja Harun dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi menerima anugerah bagi kategori pengajaran kelompok sastra dan sains sosial. Manakala Profesor Madya Dr. Muhammad Fauzi Sedan dari Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif pula telah dinobatkan sebagai penerima anugerah bagi kategori anugerah seni dan kreatif. UPSI telah berjaya melalui audit kesediaan autonomi Universiti Awam yang diadakan pada 22 hingga 24 Oktober 2015 dan keputusan untuk kesediaan autonomi ini akan diumumkan pada bulan depan. UPSI juga berjaya melepasi audit pematuhan MS ISO 9001-2008 yang dijalankan oleh Sirim Berhad pada 17 hingga 18 September 2015. Tahniah saya ucapkan. UPSI melalui UPSI Holding
pada 2 Mac 2015 telah berjaya menjual produk sistem kewangan MyFish kepada Lembaga Urus Air Selangor luas dengan nilai jualan berjumlah 1.74 juta ringgit. UPSI juga merupakan penerima anugerah Sistem Pengurusan Pembelajaran Terbaik Pembangunan Kendiri NUSEL 2015. Seorang bekas pelajar diploma UPSI, Calvin Wu Yong, telah menerima Queen's Young Leader Award dan beliau terpilih daripada 60 peserta daripada 60 negara Commonwealth. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya menjelaskan pencapaian UPSI dalam tahun 2015, saya ingin menerangkan secara ringkas strategi yang disusun dalam sebuah plan yang dinamakan Plan Strategi UPSI 2015-2020. Plan Strategi UPSI 2015-2020 adalah satu dokumen yang terkandung dalamnya perancangan 6 tahun yang disasarkan untuk dicapai berasaskan 5 teras utama. Plan ini dibuat berasaskan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Pendidikan Tinggi 2015-2025 dan juga berasaskan pada strategi yang ditetapkan UPSI sendiri. Setiap pencapaian diukur dan dinilai pada objektif-objektif dalam setiap teras menggunakan indeks pencapaian yang ditetapkan. Plan ini walaupun mempunyai banyak KPI yang perlu diukur, namun yang diambil kira di peringkat kementerian hanya 5 KPI yang akan saya bentangkan nanti. Perlu diketahui bahawa BPPM Pendidikan Tinggi 2015-2025 yang dijadikan teras perancangan dan pembangunan pendidikan tinggi negara ini mengandungi 10 lonjakan, iaitu graduan holistik bercirikan keusahawanan dan seimbang, kecemerlangan bakat, menghayati pembelajaran sepanjang hayat, graduan TVET berkualiti, kemampanan keuangan, pemantapan takbir urus, ekosistem inovasi, keunggulan global, pembelajaran dalam talian tahap global, transformasi penyampaian pendidikan tinggi. Bersandarkan 10 lonjakan ini dan dengan mengambil kira visi UPSI, fasiliti dan kebolehupayaan kita, maka plan strategi UPSI 2015-2020 dirangka dengan 8 asas kecemerlangan menjelang tahun 2020. 8 asas kecemerlangan itu ialah mencapai kedudukan 20 terbaik dalam QS University Ranking mengikut subjek di Asia, mencapai kedudukan 300 terbaik dalam QS World Ranking, mencapai kedudukan 50 terbaik di QS Asia University Ranking, mencapai sekurang-kurangnya satu pengiktirafan badan antarabangsa, mempunyai sekurang-kurangnya sebuah pusat kecemerlangan berprestasi tinggi High COE, memperolehi taraf autonomi universiti, mencapai tahap tier 5 dalam MIRA dan sekarang kita bintang 3 ataupun tahap tier 3 dan mencapai tier 6 dalam setara yang sekarang ini kita berada pada tier 5. Pelaksanaan program-program dalam plan strategi UPSI distrukturkan mengikut 3 fasa, iaitu fasa 1 dengan temanya memertabatkan transformasi kebitaraan 2015-2016, fasa 2 dengan temanya melestarikan kebitaraan UPSI 2017-2018 dan fasa ketiga dengan temanya kecemerlangan UPSI di Asia 2019-2020. Saya berharap dengan harapan yang sungguh-sungguh agar semua pihak, khususnya ahli akademik, pegawai sokongan dan pelaksana mengambil berat usaha-usaha mencemerlangkan universiti berasaskan 5 teras yang ditetapkan ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, mulai hujung tahun 2015 dan secara rasminya bermula tahun 2016 ini, pihak universiti akan merujuk kepada KPI yang berhormat Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia dalam memantau pencapaian KPI universiti. Di samping itu, KPI universiti sedia ada seperti mana yang termaktub dalam Plan Strategik UPSI 2015-2020 akan terus dipantau dan dilaksanakan di peringkat universiti. KPI yang berhormat Menteri akan dipantau oleh LPU, Lembaga Pengurusan Universiti, setiap 2 bulan
dan juga pihak kementerian. 5 KPI yang berhormat Menteri yang perlu universiti penuhi ialah satu, yang pertamanya, kebolehpasaran graduan atau graduate employability. Telah ditetapkan oleh KPT 80% masa majlis convocation bagi tahun 2015. Pada convocation yang lepas, kita mencapai 86% melepasi target KPT. Pada tahun 2016, KPI untuk keboleh dapatan kerja yang ditetapkan KPT ialah 85%. InsyaAllah kita sedang merancang pelbagai aktiviti di bawah pimpinan TNC HEPA untuk memastikan graduan kita mendapat kerja pada tahun ini seperti yang disasarkan. Yang kedua ialah jumlah pelajar antarabangsa. Pada tahun 2015, jumlah pelajar antarabangsa yang diberikan kepada UPSI ialah 400. Pencapaian kita tidak begitu memuaskan dan kita tidak mencapai target yang ditetapkan. Jumlah pelajar antarabangsa yang datang ke UPSI hanyalah 295 orang. Satu jumlah yang jauh daripada target. Pada tahun 2016, target yang perlu kita capai masih lagi dikekalkan 400 orang. Usaha mesti dilakukan untuk membawa masuk lebih ramai lagi pelajar antarabangsa. TNCA dan TNCPI diamanahkan untuk memastikan sasaran ini tercapai. Semua pihak di peringkat PTJ perlu membantu. Yang ketiga ialah penyelidikan, penerbitan dan sitasi. Target untuk kita capai ialah 0.5 bagi tahun 2015 untuk penerbitan dalam jurnal dan proceeding berindeks, dan pada tahun 2015 kita hanya mendapat 0.22, jauh daripada target. Dan pada tahun 2016 target untuk kita capai masih dikekalkan pada 0.5, dan sekarang kita hanya mendapat 0.17. Usaha mesti dilakukan untuk kita mencapai target yang ditetapkan. KPI untuk sitasi bagi tahun ini ialah 4 sitasi bagi setiap pensyarah. TNCPI diamanahkan untuk memantau dan berusaha memastikan sasaran ini tercapai. KPI keempat ialah penjanaan pendapatan. Dikira peratus pendapatan yang dijana sendiri daripada keseluruhan perbelanjaan operasi. Pada tahun 2015, UPSI ditetapkan 15%. Kita memperolehi 17%, melepasi sasaran. Dan pada tahun 2016, sasaran yang ditetapkan kepada UPSI ialah 18%. InsyaAllah kita akan mencapai sasaran ini. KPI kelima ialah productivity dan keefisienan kos. Ini dikira mengikut kadar kecicilan pelajar dan bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan, iaitu Graduation on Time atau GOT. Target yang diberikan kepada UPSI ialah kecicilan pelajar 10%. Mana tak boleh lebih dari 10%. GOT ataupun Graduate on Time untuk pelajar ijazah sarjana muda ialah 95%. Master 33% dan PhD 38%. Saya berharap kita berusaha bersungguh-sungguh sebagai penasihat akademik dan penyelia untuk memastikan pelajar di bawah bimbingan kita akan bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan. Antara caranya ialah membimbing pelajar dengan lebih kerap lagi dan juga mengadakan penyeliaan bersama dengan pensyarah yang lain. Itulah 5 KPI yang diberikan kepada universiti komprehensif seperti UPSI, UUM dan beberapa buah universiti awam yang lain. Bagi MTUN, sebanyak 6 KPI, ini termasuk TVET, ditambah untuk mereka yang kita tak payah. Dan Research University sebanyak 7 KPI, iaitu satu tambahan lagi yang kita rasa memang perlu untuk mereka. Dan kalau kita lihat dari segi penerbitan, mereka mempunyai lebih kurang 3.0 dan kita hanya 0.5. Itu pun kita tak capai. Selain daripada 5 KPI yang ditetapkan kepada UPSI, pihak universiti juga telah memilih 4 KPI utama kita sendiri yang terdapat dalam plan strategik UPSI 2015-2020 sebagai KPI tambahan. KPI tambahan tersebut ialah bilangan penyelidikan bidang pendidikan. Ditetapkan sasaran 50 bilangan penyelidikan bidang pendidikan pada tahun ini
berbanding 15 saja pada tahun lepas. Yang kedua, Grant Knowledge Transfer Program KTP ditetapkan sasaran sebanyak 1.5 juta ringgit berbanding pencapaian 1.1 juta ringgit pada tahun lepas. Yang ketiga, jumlah dana melalui program NBOS dibawa ke UCTC disasarkan sebanyak 200,000 berbanding pencapaian 50,000 pada tahun lepas. Dan yang terakhir, yang keempat ialah peratusan jumlah graduan sebagai usahawan disasarkan sebanyak 5% atau 500 orang berbanding 0.5% atau 50 orang tahun lepas. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang saya hormati sekalian, keempat-empat KPI ini akan saya huraikan lebih lanjut di bahagian cabaran dan sasaran 2015 nanti. Untuk makluman sidang hadirin juga, mulai tahun ini bagi mencapai sasaran KPI yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi kepada UPSI, maka KPI universiti ini telah diselaraskan dengan laporan nilaian prestasi tahunan LNPT. Boleh saya maklumkan terdapat beberapa perubahan pada LNPT tahun 2016 ini. Sebagaimana akan diberi penerangan oleh Yang Berbahagia Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, mungkin telah maklumkan tadi. Dan kriteria lebih lanjut mengenai perubahan pada LNPT baru ini, tuan-tuan boleh perolehi daripada TNCAA dan juga TNCPI dan atau daripada bahagian sumber manusia sendiri selepas ini. Perubahan pada LNPT ini perlu dilaksanakan pada tahun ini kerana ia merupakan cara terbaik setakat ini untuk kita mencapai sasaran KPI yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi yang diperturunkan kepada sebagai KPI KSU, KPI KPPT Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, KPI TN Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, KPI Naib Chancellor, KPI Timbalan-Timbalan Naib Chancellor, KPI Dekan, KPI Timbalan-Timbalan Dekan, KPI Ketua Jabatan dan KPI Pensyarah sendiri. Hadirin yang dihormati sekalian, demikianlah beberapa pencapaian UPSI dalam tahun 2015 berasaskan KPI yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi yang saya bentangkan tadi. Melihat dan menghalusi pencapaian tahun 2015, saya menyedari betapa kita harus bergerak dengan langkah yang lebih perkasa pada tahun 2016 agar pencapaian baik pada tahun lalu dapat dikekalkan atau ditingkatkan, manakala beberapa KPI yang masih belum dapat dicapai diberi tumpuan yang lebih khusus dan tindak kerja yang lebih bersungguh-sungguh agar kita dapat capai sasaran yang ditetapkan pada tahun ini. Analisis yang kita lakukan membuktikan bahawa UPSI mempunyai kekuatan tersendiri dengan keupayaan akademik pensyarahnya, fasiliti dan prasarana yang ada serta peluang yang membuka banyak ruang untuk bergerak dan bertindak. Saya juga menyedari bahawa transformasi yang berlaku sebelum ini agak perlahan, berdikit-dikit dan masih kurang menampakkan lompatan sarjananya, ketuntasannya dan keperkasaannya. Justru nilai bitara yang kita hambati untuk sampai pada tahun 2020 kelihatan masih jauh dan berbalam. Memahami keupayaan, kelebihan, kekurangan dan peluang yang ada dan dengan perancangan yang tersusun dalam Plan Strategi UPSI 2015-2020, Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi 2015-2025 dan KPI yang Berhormat Menteri, saya mengusul gerak kerja kita pada tahun 2016 bergerak atas tema memerkasakan transformasi kebitaraan UPSI. Marilah kita berusaha lebih gigih dengan mengoptimumkan keupayaan akademia, pemikiran kreatif dan inovatif untuk mencapai cita-cita menjadi UPSI sebagai sebuah universiti bitara dalam kepimpinan pendidikan di Asia pada tahun 2020. Hadirin yang dihormati sekalian, memerkasakan transformasi kebitaraan UPSI, tema yang digagaskan ini membawa suatu iltizam dan komitmen yang khusus pada tahun ini, iaitu untuk memerkasakan usaha transformasi bagi mengupayakan secara optimum tenaga akademik
dan pentadbiran UPSI melaksanakan perancangan seperti yang termaktub dalam Plan Strategik UPSI 2015, PPPM PT 2015-2025 dan KPI yang berhormat Menteri. Transformasi harus berlaku dalam semua aspek, mengikut keupayaan dan bidang masing-masing. Transformasi kebitaraan UPSI perlu bergerak secara menyeluruh di dalam UPSI ini, di negeri Perak sendiri, dalam negara dan juga keluar negara, sehingga menampakkan UPSI bukan sahaja terkenal dengan kegemilangan sejarahnya, tetapi juga dengan kekuatan akademianya, kreativiti dan inovasinya dalam pelbagai bidang. Saya yakin bahawa usaha memerkasakan transformasi kebitaraan UPSI pada tahun 2016 boleh dilakukan dengan baik kerana UPSI memiliki beberapa kelebihan yang menjadi tunggak kekuatannya, dan antaranya ialah jumlah ahli akademik yang memiliki PhD telah mencapai 70% daripada jumlah keseluruhan ahli akademik yang ada. Semua ahli akademik dimestikan mempunyai geran penyelidikan, berkarya, menghasilkan artikel jurnal dan buku akademik, membuat aktiviti perundingan dan juga khidmat masyarakat. Kemudahan prasarana yang tersedia yang telah menyediakan ruang untuk pensyarah mengambil manfaat daripadanya, seperti NCDRC menawarkan grant penyelidikan dalam bidang awal kanak-kanak, makmal penyelidikan pendidikan, kompleks sukan kini sedia untuk digunakan, kemudahan sistem maklumat bersepadu, pusat hospitality dijangka siap pada bulan Jun tahun 2016 dan insya-Allah akan dapat digunakan pada bulan September 2016. Pembangunan kampus cawangan UPSI di Teluk Intan yang akan menjadi pusat pengajian ilmu teknikal dan vocational. Selain itu, kampus ini juga akan menjadi hub kepada penyelidikan pendidikan teknikal dan vocational negara. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, kita harus menyedari bahawa UPSI pada masa kini sudah terkenal dalam 3 bidang yang boleh saya anggap sebagai trademark UPSI. Ini adalah wow factor yang menaikkan bendera kebitaraan UPSI. 3 bidang itu ialah model pendidikan guru. UPSI sedang membangunkan model pendidikan guru menerusi penyelidikan yang diketuai oleh TNCPI. Dengan terhasilnya model pendidikan guru ini, ianya akan menjadi rujukan dan panduan kepada program latihan perguruan di Malaysia dalam melahirkan guru yang berkualiti, berbakat dan berpengetahuan. Yang kedua ialah pendidikan awal kanak-kanak. UPSI sebagai satu-satunya universiti pendidikan di Malaysia menjadi benchmark kepada program standard pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia dengan menawarkan program di peringkat diploma, ijazah sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. Program diploma dan ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak merupakan program pasaran terbuka ataupun open market di mana program ini tidak terikat dengan unjuran KPM. Selain itu, graduan diploma, ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak kebanyakannya bekerja di Taska Permata, kolej swasta, bidang-bidang berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak serta menampung permintaan keperluan Taska dan tadika swasta di seluruh negara. Berkesinambungan daripada program pendidikan awal kanak-kanak ini juga, UPSI telah melebarkan sayapnya dengan mewujudkan pusat data kanak-kanak negara di bawah seliaan Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara NCDRC yang telah ditubuhkan di UPSI semenjak tahun 2006. NCDRC merupakan sebuah pusat rujukan kebangsaan bagi menjalankan penyelidikan berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan kanak-kanak dan turut membantu Majlis Penyelarasan Dasar Permata Negara dalam melaksanakan program perintis setiap anak permata negara. Dan saya dimaklumkan oleh TNC, NC Data tadi, Pusat Data Kanak-kanak akan dirasmikan oleh Datin Sri Rosmah Mansor pada 8 Mac 2016. Jadi sama-samalah kita datang untuk menyemarakkan lagi Prasmen itu nanti. Yang ketiganya mempelopori pembelajaran dan pengurusan berasaskan aplikasi dalam talian yang dinamakan sebagai
Virtual Campus Learning System (VCLS). Ianya merupakan sebuah kerangka e-pembelajaran di UPSI yang berpaksikan kepada pengkomputeran awan cloud computing. VCLS terdiri daripada 3 sistem e-pembelajaran utama, iaitu MyGuru, Open for Learning and Mobilearn. MyGuru bertindak sebagai sistem pengurusan e-pembelajaran UPSI yang menjadi medium komunikasi dan PMP secara atas talian. InsyaAllah kita akan berusaha menjadi UPSI sebagai pusat data pendidikan guru negara. Di samping itu, UPSI juga akan mempelopori kaedah pengajaran berasaskan animasi atau gaming. Usaha ini insyaAllah boleh dilaksanakan kerana baru-baru ini UPSI telah menerima anugerah sistem pengurusan e-pembelajaran terbaik pembangunan Kendiri sempena NUSEL 2015. Dan saya mengucapkan terima kasihlah kerana memberi anugerah tokoh e-pembelajaran negara pada tahun ini, pada tahun lepas. Entah macam mana saya dipilih pun saya tak tahu. Di hadapan kita terbuka luas ruang untuk ahli akademik mencari apa sahaja peluang untuk mendapat grant penyelidikan. Perkongsian smart partnership yang menguntungkan dengan pelbagai agensi dan pihak luar. Peluang ini terbuka dengan beberapa perkembangan baru yang berlaku di Tanjung Malim. Antaranya ialah pemilihan Tanjung Malim sebagai One Malaysia Youth City. Dan pada hari Ahad ini, 31 hari bulan Januari, aktiviti berbasikal akan diadakan dan melibatkan Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan semua dijemput hazard di Dewan Besar UPSI. Dan pengisytiharan daerah Mualim sebagai daerah baru, dan kita perlu menyumbang dan main peran penting dalam daerah ini kerana ini merupakan sesebuahnya universiti yang ada di dalam daerah baru ini. Cabaran dan sasaran untuk dicapai pada tahun 2016. Yang pertama yang saya rasa perlu kita berusaha kuat seperti mana yang diperkatakan tadi ialah mendapat pelajar antarabangsa dan juga ranking universiti dan penerbitan. Hadirin yang dihormati sekalian, pada tahun 2015 kita sedar bahawa enrolment pelajar antarabangsa cuma 295 orang sahaja dan kita perlu berusaha lebih kuat untuk mencapai 400 orang yang seperti mana yang ditargetkan ataupun disasarkan untuk kita capai pada tahun 2016 ini. Dan fakulti Institut Pengajian Siswazah IPS, bahagian antarabangsa dan juga pusat perhubungan alumni mestilah duduk semeja membentuk jawatan kuasa bertindak bersama untuk memerkasakan usaha-usaha sedia ada dan merancang usaha membawa pelajar luar negara ke UPSI. Di samping itu, perlu juga diwujudkan program-program silang budaya untuk pelajar antarabangsa terbanya pada waktu semester sebagai satu tawaran kepada mereka belajar di UPSI. Perlu ada jaringan kerjasama dengan komuniti setempat untuk menjayakan usaha ini. Bagi menggalakkan kemasukan pelajar antarabangsa, UPSI juga akan menyediakan beberapa kemudahan untuk pelajar antarabangsa menerusi program zamalah, potongan yuran pengajian atau diskaun untuk tuition fees kepada pelajar daripada Thailand dan Indonesia dan juga pelajar dari negara-negara miskin atau bermasalah. Untuk sepadu perlu digerakkan bagi memastikan berlaku hubungan muhibbah UPSI dengan badan beasiswa luar negara seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Indonesia, Dongfang International Center for Educational Exchange, China Scholarship Council, supaya nanti memudahkan pelajar-pelajar dari negara mereka dihantar ke UPSI sebagai destinasi pengajian luar negara mereka. Perlu ada fokus daripada aspek perancangan, sasaran negara dan jumlah pelajarnya, program yang diutamakan untuk ditawarkan dan strategi yang paling efektif untuk memastikan pelajar antarabangsa ini boleh dibawa masuk untuk belajar di UPSI. Dalam hal ini, Pusat Perhubungan Alumni dan Persatuan Alumni Suluh Budiman perlu membantu mengaktifkan alumni UPSI di luar negara selain daripada Thailand dan Indonesia seperti yang dilakukan sekarang. UPSI pada masa ini sudah pun mempunyai alumni di China, Iraq, Nigeria, Brunei
Libya, Turki, Namibia, Pakistan, United Kingdom, Tanzania, Kamboja dan Singapura. Bagi memastikan usaha untuk menempatkan UPSI pada kedudukan 300 QS Asia University Ranking para ahli akademik dimestikan meningkatkan daya usaha untuk memperbanyakkan penulisan artikel jurnal berindeks dan dihantar ke jurnal Scopus, ERA dan ISI untuk terbitan. Ahli akademik haruslah bekerja dalam satu pasukan silang kemahiran dan silang ke fakulti bagi memastikan guna tenaga akademik yang ada dapat diperkasakan dan dapat dikembangkan menerusi peranan bidang ilmu yang lain. Dengan tindakan ini, saya berharap nisbah perkadaran ahli akademik dengan jumlah penulisan dalam jurnal berindeks pada tahun 2016 akan mencapai 0.5. Di samping saya kata tadi, kita dah kira untuk Januari ini 0.17. Saya tak tahu macam mana nak pertingkatkan. Ini dah nak masuk bulan 2 dah. Jadi bulan 3 ni, bulan 2 ni akan disemak atau dipantau oleh LPU. Di samping itu, kita perlu juga sentiasa sedar tentang citation index. Perluaskan sebaran penulisan dan mempromosi karya kita untuk dirojok atau dipetik oleh rakan-rakan kita sebagai rojokan akademik. Aspek citation ini dijadikan salah satu KPI menteri yang mengukur dan menilai sesebuah universiti berdasarkan penyelidikan penerbitan dan nisbah citation per lecturer. KPI yang ditetapkan seperti mana yang saya nyatakan tadi, iaitu 4 per lecturer bagi tahun 2016 ini. UPSI akan terus memekasakan lagi transformasi kebitaraan dalam bidang penyelidikan. Beberapa petunjuk kepada pencapaian tahun 2016 dapat dijadikan sandaran bahawa UPSI mampu melakukannya. Cuma yang penting ialah kesediaan kita untuk beranjak dan menggandakan sedikit lagi keupayaan kita. Pada tahun 2016, kita mensasar untuk memperoleh grant KTP melalui 50 projek dengan nilai yang disasarkan menjumlah 1.5 juta ringgit. Manakala sasaran jumlah dana diterima melalui program NBOS di bawah UCTC bagi tahun 2016 ialah RM200,000. Dengan dana ini kita boleh memerkasakan lagi usaha-usaha mempertingkatkan kualiti graduan supaya menjadi seimbang dan holistik sejajar dengan Teras 2 Plan Strategik UPSI. Mempertingkat kualiti graduan yang holistik dan seimbang. Penempatan UCTC di bangunan Bitara Siswa dengan pelbagai kemudahan yang ada sepatutnya akan meningkatkan lagi usaha dan peranan UCTC pada tahun 2016 dan juga pada tahun-tahun akan datang. Pelajar yang akan tamat pengajian perlu disediakan dengan pelbagai program yang boleh menyalurkan kemahiran mereka ke laluan kerjaya setelah tamat pengajian di sini. Ini merupakan satu cabaran besar bagi UPSI kerana kita telah membuka program pengajian secara open market. Maka kita juga perlu menyediakan program-program yang dapat membuka laluan kerjaya pelajar dalam pasaran terbuka ini. Pada tahun 2016 juga, UPSI mensasarkan peratus jumlah graduan sebagai usahawan seramai 500 orang. Saya berharap UCTC, Pusat Pembangunan Usahawan dan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan mengambil perkara ini dan sasaran ini sebagai satu tanggungjawab. Bidang pengkomersialan masih berada pada tahap sederhana. Prestasi penjanaan pendapatan daripada produk inovasi masih tidak mencapai angka yang disasarkan. Justru pada tahun 2016, usaha ini perlu diperkasakan lagi. RMIC dengan kerjasama fakulti dan institut penyelidikan yang ada di UPSI ini serta makmal penyelidikan pendidikan perlu melihat secara lebih spesifik hasil-hasil penyelidikan yang ada untuk diperkasakan menjadi kerangka membina inovasi. Aspek inovasi dan komersial perlu juga diambil kira dalam pertimbangan meluluskan proposal penyelidikan di peringkat fakulti dan juga institut serta makmal penyelidikan. Hadirin yang dihormati sekalian, dalam waktu kita melaksanakan tugas, merancang dan melaksanakan pelbagai program, kita tidak boleh lupa sama sekali dengan keupayaan keuangan yang menjadi tunggak sesuatu kejayaannya. Kemampanan keuangan menjadi satu isu besar dalam setiap masa. Dan pada tahun 2016 ini, isu ini menampakkan situasi semakin kritikal dan mungkin akan berlanjutan ke tahun berikutnya. Inilah
salah satu cabaran terbesar bagi kita. Karena dalam waktu kita bergerak lebih maju, lebih agresif, memerkasakan segala usaha untuk memajukan universiti ini, kita dikekang dengan masalah kewangan. Namun begitu, kita tidak boleh putus asa dan menyerah kalah. UPSI mengambil jalan tengah dengan mengamalkan budaya belanja secara berhemah. Di samping memperkenalkan beberapa tindakan untuk mengurangkan kos, khususnya bagi perbelanjaan yang bersifat belanja hangus. Tadi sebelum masuk, waktu memeriksa pasukan pengawal kita, saya dipanggil oleh pemberita bertanyakan apa akan jadi nasib pendidikan apabila semakan dibuat nanti, semakan perbelanjaan yang kerajaan akan buat. Saya kata jangan potonglah mana-mana pun. Yang diberi bagilah, tapi potong tempat lain. Tempat pendidikan jangan, sebab ini untuk kepentingan negara. Tapi dia tanya apa yang boleh dipotong. Saya kata kena belanja berhemah lah orang pendidikan ni. Sebab sekurangnya menunjukkan bahawa kita dapat kurangkan kos, dan kos atau lebihan wang itu boleh digunakan oleh pihak lain. Tapi saya rasa apabila harga minyak turun kurang daripada $30, kemungkinan besar beberapa tempat akan dipotonglah peruntukan yang telah disediakan. Kita tunggu ya next week. Semua orang tahu bahawa peruntukan bagi sektor pendidikan telah dikurangkan sebanyak 15% dalam bajet 2016. Pengurangan ini memberi kesan langsung kepada semua IPTA. Kaedah pembahagian peruntukan pula telah diubah. Hal ini telah saya jelaskan sebelum ini dalam perhimpunan bulan Disember 2015. Namun secara ringkasnya saya ingin maklumkan bahawa peruntukan kali ini akan disandarkan pada petunjuk prestasi, Special Incentive dan insentif inovasi. Ini bermakna bajet tambahan akan diberikan jika IPTA berjaya menunjukkan adanya inisiatif dan inovasi, dan sebanyak 5% diperuntukkan untuk tujuan ini. Dan kalau kita berjaya, kita akan peroleh lebih kurang 7 hingga 8 juta ringgit. Itu pun satu yang kita harapkan kita dapat. UPSI akan terus bergerak ke hadapan dengan tekad untuk memerkasakan transformasi kebitaraannya. Bagi menjamin keuangan UPSI berada dalam keadaan berimbang, stabil dan tiada ketirisan, maka sangat penting semua PTJ mengambil langkah perbelanjaan berhemah. Berhemah tidak bermaksud kedekut atau tidak berbelanja langsung, tetapi mengamalkan ketelitian, keseimbangan, bertindak mengikut keutamaan, berfikir untuk memberi dan menerima, berfikir tentang untung rugi dan menimbang kesan-kesan masa hadapan. Inilah yang perlu diambil perhatian oleh semua PTJ supaya setiap sen yang dibelanjakan dapat memberi keefisienan pulangan kepada universiti. Mana-mana pihak yang tidak berbelanja akan diambil tindakan oleh pengawal kewangan kementerian, iaitu KSU. Dia dah beritahu tak belanja, dia tarik belanja lebih, itu you punya pasal lah, cari duit sendiri. Kita diminta menggunakan wang kita sendiri dahulu dan diikuti dengan wang pemberian kementerian. Sebanyak 153 juta ringgit adalah pemberian kerajaan untuk belanja mengurus, dan jumlah perbelanjaan keseluruhan UPSI untuk tahun 2016 ialah sebanyak 205 juta ringgit. Ini bermakna sebanyak 52 juta ringgit adalah wang yang kita cari dan diminta berbelanja dahulu. Pihak bendahari lebih arif dalam pembahagian wang pemberian kementerian dan wang carian UPSI untuk dibelanjakan. Jadi pandailah, belanja kita punya sikit, belanja sana sikit, belanja sikit, menunjukkan ada perbelanjaan dibuat. Kita akan memastikan bajet pengurusan tahun ini akan dibelanjakan sepenuhnya supaya pada tahun hadapan kita akan mendapat bajet seperti mana yang dirancangkan. Selain itu, bajet bagi perjalanan ke luar negara dan one-off tidak diberikan lagi dalam bajet tahun ini. Bagaimanapun, pihak bendahari memberi sedikit peruntukan untuk tujuan ini dengan menggunakan peruntukan dalaman. Pihak TNCA yang diamanahkan mengawal peruntukan kewangan keluar negara dengan cara yang baik supaya tidak timbul keadaan yang tidak diingini. Dalam situasi yang dinyatakan tentang kedudukan kewangan UPSI, Ketua PTJ harus mengambil langkah mengurus kewangan secara berhemah
mengutamakan keberkesanan suatu program dan mempertingkatkan usaha menjana kewangan sendiri. Pihak pengurusan universiti mengalakkan usaha ini dan wang yang dikumpul boleh digunakan untuk pelbagai tujuan yang difikirkan perlu dan berfaedah kepada PTJ masing-masing. UPSI juga telah dan sedang mengambil langkah-langkah penjimatan tenaga elektrik. Satu jawatan kuasa yang dikenali sebagai jawatan kuasa penjimatan utility berperanan merangka strategi penjimatan. Semua warga UPSI harus mengambil berat soal penjimatan dan membudayakan amalan ini. Antara langkah yang perlu dilaksanakan ialah padamkan komputer sepenuhnya sebelum pulang dari tugas. Tetapkan kadar suhu pada 24 darjah Celsius. Tutup semua suis yang tidak digunakan. Menggunakan aset sedia ada dan secara guna sama. Penggunaan operasi secara online bagi mengurangkan penggunaan kertas. Perkara yang saya sebutkan ini berkait secara langsung dengan dua KPI menteri, iaitu KPI keempat income generation dan KPI kelima productivity and cost efficiency. Ini bermakna menjana kewangan sendiri adalah satu keperluan bagi kita, terutama dalam konteks untuk menampung pelbagai kegiatan di peringkat PTJ dan juga universiti. Dan kita telah disasarkan untuk cari 18% daripada keseluruhan kos perbelanjaan untuk tahun 2016. Dan tahun depan mungkin 20%, tahun berikutnya 25%, dan kita dijangka pada tahun 2025 kita kena 30% lah. Lepas tu ditambah lagi mengurangkan sumbangan kerajaan dan kita kena cari wang sendiri untuk berbelanja. PTJ termasuk fakulti, pusat dan institut mestilah mengaktifkan dan memerkasakan pusat kecemerlangan Center of Excellence masing-masing. Fungsi pusat kecemerlangan wajar diluaskan supaya makna kecemerlangan itu tidak tertumpu kepada kecemerlangan bidang penyelidikan semata-mata, tapi perlu menambah fungsi kepada aspek menjana sumber kewangan dan perundingan dengan menggunakan kepakaran. Wang yang diperoleh itu digunakan untuk menyemarakkan lagi penyelidikan yang sedang dijalankan. Apabila kriteria dipenuh, COE ini diharap menjadi high COE yang dapat menjana lebih banyak kewangan dan menaikkan nama dan imej UPSI. Hadirin yang dihormati sekalian, kejayaan transformasi kebitaraan UPSI sebenarnya banyak disokong oleh prestasi takbir urus. Elemen integriti dan accountability dalam pengurusan perkhidmatan menjadi aspek terpenting yang memperlihatkan sebuah presentasi perkhidmatan itu berkualiti atau sebaliknya. Kita semua adalah pemain terpenting dalam takbir urus universiti dan kitalah juga pihak yang akan menentukan kejayaan atau kegagalannya. Kerana itu harus wujud kesedaran dalam diri kita bahawa setiap daripada kita adalah penyumbang kepada sebuah takbir urus yang baik dan berkualiti di universiti ini. UPSI boleh menarik nafas lega kerana KPI yang menunjukkan jumlah pensyarah yang berkelulusan PhD sudah mencapai sasarannya dan kita menghampiri RU 75%, kita 70%. Namun begitu, bagi pensyarah yang masih belum menyiapkan PhD, mestilah melipat gandakan usaha untuk menyiapkannya. Memerkasakan daya kesarjanaan pada tahun 2016 ini supaya tanggungjawab akademik kepada universiti dapat dilunasi. Jangan ada yang sanggup mengejar untuk mengajar kursus-kursus di luar kemampuannya seperti PJJ, kursus yang ditawarkan oleh IPT lain di luar UPSI atau mengejar kursus-kursus eksekutif sedangkan tanggungjawab menyiapkan PhD diabaikan. Sikap seperti ini tidak patut berlaku dan perlu dielakkan. Jangan kita sewok memasang atap di rumah seberang, tiris atap di rumah sendiri dibiarkan. Kita juga mensasarkan pada tahun 2016 ini sejumlah 85 hingga 90% staf UPSI memperoleh markah LMPT melebihi 85%. Jika dasar baru dikuatkuasakan, ada kesan ke atas perkhidmatan staf yang mendapat markah LMPT bawah 60%. Karena itu saya menyeru supaya semua staf memerkasakan keupayaan diri dalam bidang tugas masing-masing pada tahun 2016 dan mengambil cakna aspek-aspek penting yang dijadikan asas penilaian supaya setiap komponen penilaian dapat dipenuhi apabila penilaian prestasi 2016 dibuat nanti.
Sebagaimana yang saya maklumkan di awal ucapan tadi, tuan-tuan boleh mendapat kriteria yang diguna pakai dalam LNPT 2016 ini secara detail daripada TNCA, TNCPI dan juga bahagian sumber manusia. Bagi menyediakan staf dan pelajar UPSI dengan minda kreatif dan bermandiri, pada tahun 2000, bermandiri ini mandi sendiri ya. Pada tahun 2015, UPSI telah menghantar ramai staf akademik dan bukan akademik mengikuti kursus NLP ataupun Neuro Linguistic Program di Pasir Salak. Semua yang menyertainya telah pun memperolehi sijil masing-masing yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Idris Yusof di Putrajaya. Kursus ini amat penting bagi UPSI dalam menyediakan jurulatih-jurulatih yang berkebolehan untuk melatih staf dan pelajar UPSI. Program NLP ini sesuai dengan gagasan memerkasakan transformasi kebitaraan UPSI karena komponen khususnya adalah bertujuan untuk membina potensi diri dan keupayaan berfikir untuk menyelesaikan masalah. Untuk mencapai hasrat ini, UPSI telah mewujudkan satu pusat bagi menggerakkan program NLP di peringkat universiti. Pusat ini diletak di bawah portfolio hal ehwal pelajar dan alumni dan diketuai oleh seorang pengarah. Kita berharap pusat ini akan berfungsi dalam bulan Februari depan. Pada tahun 2016 juga, kita mahu supaya tahap kepuasan pelanggan pekerja mencapai 90%. Kita mahu staf dan juga pelanggan yang berurusan dengan pengurusan universiti berasa lebih selesa, harmoni, mesra dan meyakinkan. Beberapa aspek yang sering menjadi bahan kritikan adalah seperti tempat letak kereta dan keselamatan lalu lintas di kampus Sultan Azlan Shah dan lain-lain aspek lagi. Seperti yang telah saya sebutkan pada awal ucapan ini bahawa ahli akademik mestilah mempertingkatkan kegiatan penulisan terutama dalam artikel jurnal dan buku akademik. Kegiatan ini akan lebih berjaya dan bermakna sekiranya dibantu dengan baik oleh pejabat karang mengarang. Demikian juga dengan kegiatan penerbitan oleh pejabat karang mengarang. Selain daripada menerbitkan buku-buku akademik, pelajar karang mengarang perlu menerbitkan manuskrip karya bukan akademik yang berpotensi menjana pemikiran kreatif dan kritis. Pada tahun 2016 ini juga, Jabat Karang Mengarang disarankan supaya memberi fokus kepada usaha mempergasakan usaha pemasaran seperti agar nilai pendapatan dari sumber jualan buku boleh mencecah RM450,000 ke RM500,000. Peranan pejabat karang mengarang sangat penting bagi membantu universiti mencapai objektif 4 yang ditetapkan dalam Teras 5 Plan Strategi UPSI, iaitu meningkatkan keberkesanan dan kecekapan operasi dan tadbir urus. Demikian juga dengan UPSI Holding yang menjadi salah satu tunggak penjanaan sumber pendapatan universiti. Pada tahun 2015, UPSI Holding telah menyumbang hampir RM500,000 kepada pendapatan universiti. Walau bagaimanapun jumlah ini masih belum mencapai sasaran yang ditetapkan iaitu RM800,000. Pada tahun 2016, UPSI Holding perlu menerokai peluang perniagaan yang lebih luas dan berimpak untung yang tinggi, berskala sederhana dan besar dengan harapan sasaran untuk membawa pendapatan kepada universiti dengan jumlah RM1 juta dapat dicapai. Kita berharap CEO UPSI Holding yang baru, iaitu Tuan Haji Nazri Saad, dapat melakukan usaha memerkasakan transformasi UPSI Holding agar mampu berdaya saing, menerokai peluang baru dan meraih pendapatan yang lebih besar pada tahun 2016. Hadirin yang dihormati sekalian, saya ingin menyentuh beberapa perkara yang berkait dengan hal ehwal pelajar dan alumni. Pelajar adalah pelanggan utama kita. Oleh itu, perhatian yang berterusan perlu diberikan, terutama yang berkait dengan penempatan dalam kerjaya, kebajikan, pembentukan sasiah terpuji, perkhidmatan selepas bergraduat dan pembinaan nilai jati diri anak kandung Suluh Budiman. Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni dan Pengetua Kolej perlu lebih proaktif memerkasakan apa jua tindakan untuk memastikan kebajikan pelajar di kolej dan di fakulti berada dalam keadaan meyakinkan pelajar. Sekarang ini timbul isu pelajar universiti yang mengikat perut kerana tidak makan atau tidak cukup makan. Isu ini telah sampai ke peringkat kementerian dan telah diambil tindakan untuk menyelesaikannya. Namun, di peringkat UPSI, kita harus sentiasa memantau
kerana realitinya pelajar tidak mudah untuk menyatakan kesusahannya secara terbuka. Sifat malu begini kadang-kadangnya tidak bertempat. Sebelum masalah ini menjadi lebih parah, perlu ada tindakan bersepadu di antara hak ehwal pelajar, Pusat Islam, Pusat Kesihatan UPSI dan fakulti untuk mengenal pasti pelajar-pelajar yang benar-benar berhadapan masalah kewangan. Telah muncul dalam Facebook dan aplikasi WhatsApp keluhan dan rintihan pelajar UPSI yang tidak cukup makan dan tidak mendapat perhatian sewajarnya daripada pihak universiti. Kita ingin pastikan pada tahun 2016 ini tiada lagi isu pelajar UPSI yang tidak cukup makan dan tidak diberi perhatian atas kebajikannya. Kita juga tidak mahu masalah kebajikan yang kurang diberi perhatian menjadi punca kemerosotan akademik. Longgarnya nilai jati diri ibu kandung dan juga menjadi punca timbulnya protes atau tunjuk perasaan dalam pelajar. Pencapaian graduan kita pada tahun 2015 sungguh membanggakan. Seramai 23% graduan daripada 13,000 graduan mendapat kelas pertama dan tiada graduan mendapat kelas ketiga. Jadi prestasi semestinya dikekalkan. Justru kita tidak mahu isu-isu kebajikan pelajar boleh menjadi punca merosotnya kecemerlangan mereka. Kita harus sedar bahawa kerajaan meletakkan pelajar sebagai subjek utama dalam plan pembangunan pendidikan Malaysia, pendidikan tinggi 2015-2025 menerusi lonjakan yang pertama, iaitu melahirkan graduan holistik bercirikan keusahawanan dan seimbang. Tuntutan akademik dan co-curriculum perlu kepada keseimbangan ini supaya pelajar yang dilahirkan oleh UPSI mampu menyesuaikan diri dalam apa juga keadaan dan kerjaya. Pelajar yang sifatnya umpama benih yang baik, jika jatuh ke tanah menjadi gunung, jika jatuh ke laut menjadi pulau. Saya juga dimaklumkan bahawa pelajar keluaran UPSI tidak berminat untuk kembali ke tanah ibu kandungnya berbanding dengan generasi awal era SITC dan MPSI yang begitu kuat semangat ibu kandung. Pada tahun 2016, UPSI berharap alumni UPSI dapat kembali semula ke ibu kandungnya, pulang dengan tenaga dan kepandaian yang ingin dicurahkan kepada anak kandung, juga membangun ibu kandung tanpa mengharap pujian dan ganjaran material. Dalam hal ini, Pusat Perhubungan Alumni perlu memerkasakan usahanya untuk menerapkan nilai ibu kandung ini agar tertanam dalam diri alumni satu keinginan untuk berbakti dan mempunyai nilai kasih sayang terhadap universiti ibu kandungnya ini. Hadirin yang dihormati sekalian, untuk mencapai tahap sebagai sebuah leading education university terunggul di Malaysia, Asia Tenggara dan Asia bukanlah suatu yang mudah dan cantik di atas kertas saja. Sebaliknya, pada sisi lain yang lebih penting ialah peranan media dan komunikasi. Melakukan kerja-kerja mengilap imej UPSI dalam media sehingga benar-benar menampakkan imej UPSI sebagai sebuah universiti yang unggul dalam bidang pendidikan. Setakat ini, peranan ini telah dilakukan dengan baik oleh pihak komunikasi korporat. Namun, pada tahun 2016, kita mahu peranan ini diperkasakan dan dapat memperluaskan sebaran maklumat tentang UPSI ke peringkat antarabangsa. Bahagian komunikasi korporat mestilah menjadi pintu utama keluar dan masuk maklumat UPSI, baik dalam bentuk media cetak, elektronik maupun aplikasi dalam talian. Peranan TV UPSI hendaklah diperluaskan dan kandungan informasinya haruslah bersifat semasa dan terkini. Maklumat bukan saja perlu dicari, tapi juga perlu kepada kajian supaya informasi yang kita sajikan benar-benar bermanfaat dan ditunggu kehadirannya. Hadirin yang dihormati sekalian, apa jua yang akan dilakukan oleh UPSI untuk menjayakan setiap gerak kerjanya pada tahun 2016 adalah perlu berlandaskan tema memerkasakan transformasi kebitaraan UPSI. Kita tidak boleh lari daripada mengharapkan reda dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta Pusat Islam menganjurkan satu majlis bacaan Yasin dan solat hajat sesegera mungkin untuk kita lorongkan harapan kita kepada tempat yang betul dan benar supaya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala membuahkan hasil yang diharapkan.
Saya ingin mengulangi seruan yang sama dalam amanat tahun 2013, 2014 dan 2015, iaitu para ketua PTJ hendaklah memberi perhatian kepada semua usaha untuk merealisasikan kejayaan semua objektif yang ditetapkan dalam Plan Strategik UPSI 2015-2020, dan yang penting bagi tahun 2016 ini ialah mencapai sasaran KPI yang ditetapkan. Malah pihak LPU akan memantau pencapaian KPI kita setiap 2 bulan sekali, di mana pelaporan pencapaian KPI dijadikan sebagai agenda tetap dalam mesyuarat LPU. Marilah kita menyiapkan diri dengan persiapan dan kesediaan yang benar-benar menampakkan kesungguhan untuk berjaya mencemerlangkan UPSI pada tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya. Jika sejengkal orang ke hadapan, kita pergi jauh selangkah. Jangan duduk hanya menunggu datangnya terang di waktu siang. Sebaliknya, capailah awan, bulan dan bintang, walaupun hari masih ditutupi malam. Dalam usaha untuk mencapai cita-cita ini, saya percaya bahawa UPSI juga perlu kepada sokongan daripada semua pihak di luar UPSI, termasuk badan-badan NGO, persatuan-persatuan dan orang perseorangan yang bersedia untuk membantu. Saya berharap badan-badan dan persatuan seperti PK, Prestasi, KPA, Persatuan Alumni, Suluh Budiman, Persatuan Penulis Budiman Malaysia dan lain-lain terus memberi sokongan bagi menjayakan usaha bersama. Saya difahamkan Persatuan Alumni Suluh Budiman di bawah kepimpinan Datuk Haji Ahmad Burak sedang dalam usaha untuk mencari dana bagi pembinaan sebuah Wisma Alumni. Saya berharap usaha ini akan berjaya dan Wisma ini kelak jika berjaya dibina akan menjadi simbol kejayaan alumni universiti ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Pertubuhan Ahli Akademik dan Profesional Anak Terengganu yang bekerjasama dengan Fakulti Sains Kemanusiaan menganjurkan persidangan antarabangsa pembangunan pendidikan alam sekitar pelancongan politik, ekonomi, seni dan warisan bertempat di Kuala Terengganu November lalu. Dan Kerajaan Negeri Terengganu juga memilih UPSI untuk menjadi perunding bagi strategic planning, pelancangan strategik pendidikan mereka bagi tahun 2016-2020. Dan nanti segala usaha ke arah itu dan peruntukan lebih kurang 35 juta akan digunakan oleh Kerajaan Negeri Terengganu untuk merealisasikan plan yang kita rangkakan. Hasil daripada persidangan ini, nama UPSI disebut-sebut sebagai Universiti Pendidikan Terulung, dan persidangan ini juga membuka ruang kepada ramai ahli akademik menghasilkan artikel untuk terbitan jurnal. Kerjasama ini diharap dapat diteruskan pada masa akan datang. Hadirin yang dihormati sekalian, amanat yang saya sampaikan pada pagi ini sebenarnya merupakan himpunan kesatuan idea berbagai pihak yang mahu memastikan usaha memerkasakan transformasi kebiteraan UPSI berjalan lancar dan mencapai matlamatnya. Marilah kita tanamkan dalam tekad kita keazaman yang sungguh-sungguh dan iltizam untuk mencapai kecemerlangan yang berterusan untuk universiti ini. Marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala doa dan harapan semoga Allah menunjukkan jalan yang benar, membuka pintu kebaikan, mempermudahkan setiap gerak kerja kita dengan petunjuknya yang benar dan barakah atas setiap yang kita usahakan. Dengan harapan yang tulus murni ini, saya menyerahkan kepada seluruh warga UPSI suatu tanggungjawab untuk bersama-sama saya bagi menjayakan setiap rancangan yang ditetapkan dalam amanat ini serta pencapaian sasaran KPI yang ditetapkan kepada UPSI pada tahun 2016 dan menjadi sasaran KPI semua pihak di universiti. Kita akan berjaya dengan segala upaya yang ada dan dengan berpegang pada nilai kebersamaan, keserakanan dan keharmonian. Saya ingin sampaikan sebuah sajak nukilan Profesor Madya Dr. Halim Ali. Universiti kita ini adalah sebuah hamparan kasih, tempat anak-anak bangsa mengukir mimpi dengan warna hari depan. Universiti kita ini adalah sebuah ladang ilmu, tempat ibu bapa menunggal benih kecendekiawan agar dapat dipetik daripadanya pohon-pohon kebijaksanaan yang tumbuh dari keringat ilmuwan. Universiti kita ini umpama sebuah pelabuhan, tempat graduan di rantauan pulang dari kematangan, lalu memunggah kepandaian
untuk ditatang generasi baru yang kehausan di padang dan yang sesat di hutan. Universiti kita ini adalah bahtera bakti, namun sering dilanda gelora nafsi. Muatan jasa dan pengorbanan ilmuwan timbul tenggelam dalam lautan idealism, karang di batu pragmatism, simpan siur falsafah kadangkala, menemukan visi dan misi kegemercingan di lantai angan. Namun, kita perlu tetap terus di sini, mengalas tanggungjawab, menyempurnakan lukisan wajah cendekiawan, memerkasakan transformasi kebitaraan, menyempurnakan wawasan untuk dipamerkan di rumah bersama masa hadapan. Mengakhiri amanat ini, saya menyusun jari 10, memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang amanat ini disampaikan terdapat perkara-perkara yang menyinggung perasaan sesiapa. Demikianlah amanat saya bagi tahun 2016 ini buat seluruh warga UPSI yang saya kasihi. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Naib Chancellor untuk menyempurnakan pelancaran media sosial rasmi Naib Chancellor, sistem e-maklum balas dan upsi.tv. Majlis turut mempersilakan Div-Div Kehormat tampil ke pentas untuk bersama Naib Chancellor menyempurnakan gimik pelancaran.
Sidang hadirin yang dihormati, media sosial rasmi Naib Chancellor diwujud bagi memudahkan komunikasi dua hala antara Naib Chancellor dengan semua warga UPSI termasuk mahasiswa. Medium ini membolehkan semua warga UPSI berhubung secara langsung dengan Naib Chancellor untuk mengutarakan sebarang pandangan, permasalahan serta idea baru dalam memartabatkan UPSI yang kita cintai. Laman sosial Naib Chancellor boleh dicapai menerusi alamat yang tertera pada kalender poket yang telah disediakan di awal majlis tadi. Sistem e-maklum balas merupakan inovasi sistem pengurusan aduan universiti oleh bahagian komunikasi korporat untuk memastikan pengurusan maklum balas pelanggan yang lebih cekap dan efisien. Sistem ini boleh dicapai di laman web UPSI. UPSI.tv adalah portal video yang diwujudkan untuk memuat naik video-video menarik berkaitan UPSI. Ia dibangunkan oleh bahagian komunikasi korporat sebagai usaha mengetengahkan universiti ini dalam bentuk video dan alat cyber. Selain mendapatkan video-video rakaman, portal ini juga menyediakan siaran langsung untuk beberapa acara terpilih. Semasa istiadat convocation, pengguna boleh melayari portal UPSI.tv untuk menonton istiadat ini secara langsung. Ia sekaligus membuka peluang kepada kaum keluarga dan sahabat andai, para graduan untuk sama-sama merasai kemeriahan istiadat yang sedang berlangsung. Terkini, UPSI.tv mengorak langkah dengan menerbitkan sendiri siri program Bol Bitara yang membicarakan pelbagai topik menarik di samping menjadi platform untuk mengetengahkan UPSI sebagai sebuah universiti yang bitara. Hadirin sekalian, diseru untuk like kepada media sosial Naib Chancellor sebagai menzahirkan sokongan ke arah memberkasa medium komunikasi baru ini. Yang berbahagia, Naib Chancellor dimohon untuk kekal berada di pentas untuk agenda seterusnya, iaitu penyampaian sijil sertifat LLP Coach. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT merancang untuk melatih 300 orang pegawai di Kementerian Politeknik, Kolej Komuniti dan Universiti Awam dengan kemahiran menggunakan teknik NLP. Seterusnya sasaran pegawai ini melatih pegawai lain atau pelajar sehingga mencapai sebanyak 3 juta orang. Bagi tujuan ini, Yang Berbahagia Menteri Pendidikan Tinggi telah mencadangkan agar diadakan kursus kejurulatihan NLP bagi meningkatkan prestasi kepimpinan dan keberkesanan pelaksanaan tugas. Objektif utama kursus ini adalah untuk menyediakan dan meningkatkan pembangunan kendiri penceramah yang berkeyakinan tinggi, mampu berkomunikasi secara berkesan dalam menjalankan tugas. KPT memilih UPSI sebagai pusat S4B bagi kawasan S4B Tengah yang akan menguruskan hal berkaitan S4B untuk Universiti Awam yang terletak di Lembah Kelang. UPSI telah mengantar 22 peserta bagi 4 sesi bermula September hingga Disember tahun lalu bertempat di Pasir Salah Eco Resort, Kampung Gajah, Teluk Intan, Perak. UPSI juga menganjurkan program NLP siswa pada 25 Oktober 2015 dan 15 November 2015 melibatkan 1,394 pelajar termasuk pelajar baharu ambilan November 2015. Pada 18 Januari 2016 lalu, Menteri Pendidikan Tinggi Yang Berbahagia Datuk Seri Idris Jussof telah menyampaikan sijil Certified Neurolinguistic Programming NLP kepada setiap Universiti Awam agensi kerajaan di Dewan Zabah Kementerian Pendidikan Tinggi. Bersempena amanat Naib Chancellor UPSI 2016, Universiti Pendidikan Sultan Idris dengan penuh bangganya menyampaikan sijil kejurulatihan LLP kepada 22 orang jurulatih yang telah mendapat tauliah daripada Akademi LLP Malaysia. Majlis menyebut anugerah kumpulan terbaik kursus Certified NLP Coach bagi 5 siri KPT, penerima peserta siri 4
SCP Prof. Madya Datuk Dr. Junaidi Abu Bakar. Dan Dr. Nordin Mamat. Seterusnya, Profesor Madya Dr. Junaidi Abu Bakar, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Hasimah Halimun, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Sains dan Matematik. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Nafizah Muhammad Nur, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Institut Pengajian Siswaza. Yang berbahagia Encik Ahmad Janatul Firdaus Zulkarnain, Timbalan Pendaftar JHEPA. Yang berbahagia Puan Nur Hayati Aziz, Pengurus Asrama Penasihat MPP. Yang berbahagia Cik Nur Zarina Hanim Masud, Penolong Pendaftar. Yang berbahagia Dr. Ruaibah Yazani Tengah, Pengarah Pusat Sukan. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Syed Sofian Syed Salim, Pengurusi Majlis Pengetua Kolej Kediaman, Pengetua Kolej Amidun Baki. Yang berbahagia Dr. Bazul Bahaman, Pengetua Kolej Ungku Omar. Yang berbahagia Dr. Syed Ismail Syed Muhammad, Pengetua Kolej Harun Aminur Rashid. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nelfianti Muhammad Rashid, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan. Yang berbahagia Dr. Muhammad Nizam Nasrifan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Muzik dan Seni Persembahan. Profesor Dr. Ramli Mustafa, Profesor Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Profesor Madya Dr. Abdul Halim Ali, Pengarah Pusat Perhubungan Alumni. Wan Haja Azah Abdul Latif, Ketua Timbalan Pendaftar Bahagian Ehwal Pelajar. Dr. Muhammad Abdul Jusor, Timbalan Pengarah Pusat Transformasi Community University. Encik Zulkifli Mamat, Pensyarah Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia. Encik Muzammil bin Mahil, Penolong Pendaftar Kanan Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Dan Encik Muhammad Fawis Bakri, Fellow Kolej Ungku Umar, Guru Bahasa. Mohon peserta untuk tunggu di atas pentas untuk sesi bergambar. Tetap menyinari. Oh, engkau bintang, kau tetap menyinari. Majlis merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Naib Chancellor atas kesudian menyampaikan sijil Certified NLP Coach sebentar tadi. Dan terdahulu menyampaikan amanat serta melancarkan media sosial rasmi Naib Chancellor, Sistem E-Maklumat dan UPSI.tv. Diharapkan usaha kecil ini berserta gabungan tenaga semua warga UPSI dapat melonjak dan memperkasakan kebitaraan UPSI, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian, sebelum majlis melabuhkan tirai, berikut dimaklumkan tentang penganjuran Karnival Sukan Staf Fiesta UPSI 2016. Karnival ini akan berlangsung pada 9 hingga 16 April 2016 yang mempertandingkan 21 acara sukan keseluruhannya. Ayo sama-sama kita jayakan Fiesta 2016 di samping mengamalkan gaya hidup sihat dengan bersukan dalam kalangan warga kerja UPSI. Maklumat lanjut, berhubung karnival ini akan diwar-warkan oleh Pusat Sukan dalam tempoh terdekat.
Hadirin sekalian, majlis kita telah sampai ke penghujung. Bahagian komunikasi korporat ingin mengambil kesempatan ini merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pusat Tanggungjawab yang telah membantu kami menjayakan majlis pada hari ini, iaitu Jabatan Pengurusan Pembangunan dan Harta Benda, Pusat ICT, Bahagian Keselamatan, Pusat Kebudayaan, Bahagian Sumber Manusia dan Fakulti Muzik dan Seni Persembahan. Kepada semua div-div terhormat dan ketua-ketua pusat tanggungjawab, dipersilakan untuk menyertai sesi bergambar di bahagian belakang dewan ini dan kemudiannya menikmati jamuan yang disediakan di bilik VIP bangunan Suluh Budiman. Para hadirin juga dipersilakan untuk mendapatkan edaran bungkusan makanan di kemah bahagian luar ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum dan terima kasih.